Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gerakan menerima keputusan PRN Melaka dan tidak akan kembali kepada BN. Biarpun tidak memenangi satu kerusi daripada 5 kerusi yang dipertaruhkan dalam pilihan raya negeri Melaka, namun gerakan menerima kekalahan tersebut dan berjanji akan terus berbakti kepada rakyat. Di samping itu juga, gerakan akan membaiki segala kelemahan yang ada dan membuat perancangan yang lebih teliti. Dalam pada itu, gerakan tidak akan kembali ke pangkuan Barisan Nasional walaupun pakatan politik tersebut menang majoriti dalam PRN Melaka. Walaupun gerakan pulang dengan tangan kosong, sementara BN berjaya mencipta kemenangan di Melaka, rakyat akan dapat melihat prinsip gerakan dalam memperjuangkan integriti suatu hari nanti. DAP gila kuasa dan tidak mementingkan keamanan rakyat. DAP Pulau Pinang mencadangkan Pakatan Harapan membatalkan MOU dengan kerajaan selepas mengalami kekalahan sebagai majoriti di PRN Melaka. Tindakan tersebut dilihat sangat mementingkan diri tanpa mengendahkan rakyat. Di samping itu, kadar undi yang rendah semasa PRN Melaka telah memberi gambaran perasaan kecewa rakyat terhadap parti politik yang gila kuasa itu. DAP adalah parti yang paling tidak berprinsip. Anthony Loke harus melihat kesalahan parti sendiri terlebih dahulu sebelum memaki parti lain jika DAP masih sebuah parti yang berprinsip. DAP pernah mengkritik Tun Dr. Mahathir sebagai punca utama negara merosot pada tahun 1981 semasa menjadi Perdana Menteri dan juga memberi sokongan terhadap PRU pada 2018. Malah, lebih menyedihkan lagi, DAP juga senyap apabila PKR dan Amanah menerima 2 ekor katak yang melompat parti. Rakyat harus diberi peluang untuk memilih jenama dos ketiga. Penggunaan vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca sebagai dos ketiga akan menimbulkan perasaan kerisauan kepada rakyat kerana ia melibatkan campuran vaksin. KKM disarankan untuk membenarkan rakyat membuat pilihan dos ketiga vaksin COVID-19. Hal ini kerana dapat meningkatkan tahap keyakinan rakyat terhadap dos ketiga vaksin COVID-19. Jadual masa SPM terlalu padat, KPM harus menyemak semula. Kementerian Pendidikan Malaysia harus menyemak semula jadual peperiksaan SPM pada tahun depan. Pelajar telah membuat refleksi bahawa perancangan jadual tersebut terlalu padat dan akan memberi tekanan kepada mereka. Perkara tersebut harus diambil perhatian kerana SPM merupakan tahap penting yang menentukan masa depan pelajar. Taktik DAP untuk tarik undi Melayu di Pulau Pinang. Kerajaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang bersikap tidak adil dalam memperuntukkan dana yang melibatkan rumah ibadat. Penduduk berbangsa Cina dan India adalah 60% di Pulau Pinang dan hanya 1.1 juta diberikan kepada Harmonika berbanding 71.13 juta untuk perkembangan serta kemudahan agama Islam. Jasa 32 pasukan bomba sukarela harus dikenang oleh Kerajaan Pulau Pinang. Terdapat 32 pasukan bomba sukarela yang berkhidmat di negeri Pulau Pinang. Mereka sentiasa menjaga keselamatan dan memberi bantuan kecemasan kepada rakyat. Jasa bomba sukarela harus dikenang. Kerajaan Pulau Pinang harus memperuntukkan dana tetap dan peralatan kepada pasukan sukarela tersebut supaya mereka meneruskan usaha dan tanggungjawab dengan lebih selamat dan efisien. Pembinaan kasino boleh memajukan ekonomi Pulau Pinang dan negara. Pusat Jerajak harus membina sebuah kasino untuk meningkatkan ekonomi di Pulau Pinang. Pembinaan kasino mampu meningkatkan ekonomi negara daripada banyak segi industri. Hal ini melibatkan kemajuan negara dan Pulau Pinang dari segi ekonomi dan tidak mempunyai kaitan dengan isu agama. Kerajaan harus memberi penjelasan kepada penjaja di Medan Selera Mutiara. Kerajaan DAP Pulau Pinang hanya memberi bantuan sebanyak RM1,000 ke RM2,000 kepada penjaja yang terlibat dalam kebakaran di Medan Selera Mutiara kawasan Astaka Tanjung Bunga. Penjaja di kawasan tersebut berasa risau sejak lesen mereka digantung kerana tiada makluman yang disampaikan sejak Medan Selera terbakar lalu. Sekian sahaja gerakan news daripada saya, Amira Kamal Zaman. Terima kasih.